Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zidna ilman nafi'a mubarakah wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita insya-Allah. Jadi alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah, pada hari ini selepas kita bincangkan pada pertemuan kita yang lalu mengenai seseorang ataupun dalam bab mengqada solat, hari ini kita akan meneruskan perbincangan seterusnya. Di dalam perbincangan yang lalu apabila kita mengatakan solat itu diwajibkan ke atas umat Islam pada waktu-waktu yang telah ditentukan dan seorang yang beriman wajib melaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan di dalam apa juga hal, walaupun berada dalam keadaan sakit atau musafir atau sebagainya, bahkan di dalam peperangan. Maka di dalam bab-bab seterusnya kita akan bincangkan pula bagaimana tata cara seseorang itu hendak mendirikan solat. Katakan dia itu berada dalam keadaan sakit atau berada dalam keadaan musafir atau berada dalam keadaan peperangan dan sebagainya. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah, dan pada hari ini kita masuk ke muka surat 127. Muka surat 127 Al-Imam Syekh Sabiq rahimahullah mula bincangkan di dalam masalah solat orang yang sakit. Selalu untuk masjid ada dua mikrofon, satu mikrofon untuk komputer. Jadi saya tak pasti kalau di rumah tu boleh dengar tak? Ya, mereka yang ikut online beri maklum balas sama ada suara clear ke tidak. Sebab selalu di sini ada komputer yang speaker yang kedua lah, itu untuk online ni. Baik. Para jemaah yang dirahmati Allah, ya? Tak ada suara. Ada suara tak? Tak ada suara. Teman-teman mungkin Kuala Sapura. Tak ada sini kan? Cek di rumah dapat suara? Dapat ya? Okey, boleh, alhamdulillah. Suara jelas. Okay, terima kasih ya maklum balas yang diberikan. Jadi selalu pihak masjid ada berikan mikrofon yang kedua. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, hari ini kita akan masuk di muka surat 127, tajuk solat orang yang sakit. Penulis Al-Imam Syekh Sabiq rahimahullah mengatakan, barang siapa yang berkehalangan kerana sakit dan sebagainya, sehingga dengan demikian tidak dapat berdiri ketika hendak mengerjakan solat fardu, maka dia dibolehkan mengerjakan solat dalam keadaan duduk. Jika tidak mampu duduk, dia dibolehkan mengerjakan solat dalam keadaan berbaring. Ketika rukuk dan sujud, dia cukuplah menundukkan kepalanya. Ketika sujud dikehendaki lebih menundukkan kepalanya berbanding rukuk. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, perkara ini antara lain pernah kita sebutkan, di mana apabila kita mengatakan solat itu telah diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman pada waktu-waktu yang telah ditetapkan, kita mengetahui
solat tidak boleh ditunda. Solat tidak boleh diqada-qadakan. Minggu lalu telah kita kupaskan bersama. Kita mesti tunaikan solat pada waktu yang telah ditetapkan. Nescaya atas dasar demikian, apabila telah masuk waktu, kita wajib dirikan solat dalam waktu tersebut. Tidak boleh kita mengqadakannya. Masalahnya adalah bagaimana kalau seseorang itu sakit. Kalau seseorang itu sakit, dia tetap wajib melaksanakan solat pada waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu telah diwajibkan ke atas orang-orang mukmin pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Tak boleh kita qada. Minggu lalu telah kita bincangkan. Agak-agak contoh, kalau sekiranya solat fardu zuhur mula pukul 1 suku. 1 suku sampai 4.30 katakan. Kita nak keluar. Ataupun kita lepas ni kita nak pergi lunch. Ada jemputan kahwin. Azan zuhur 1 suku. Memandangkan jemputan kita nak keluar 11.30 kita solat zuhur. Boleh tak? Jadi kita solat zuhur awal lah supaya nanti mudah. Boleh tak? Kenapa tak boleh? Pasal waktu zuhur adalah 1 suku sampai 4.30. Awal 11.30 solat apa? Nak solat duha. Boleh tak? Tak boleh. Begitu juga waktu zuhur 1 suku sampai 4.30. Waktu itu awak tak nak solat, awak solat pukul 5.30. Boleh tak? Tak boleh. Begitu para jemaah yang dirahmati Allah. Seperti mana kita tidak boleh solat di luar waktu zuhur, sebelum masuk waktu zuhur, begitu juga tak boleh kita solat di luar waktu zuhur selepas habis waktu zuhur. Waktu zuhur itu telah ditetapkan. Jadi tidak boleh dengan sengaja seseorang itu mengqada-qadakan solat. Perkara itu telah kita kupaskan pada pertemuan kita yang lalu. Walhamdulillah. Jadi dengan erti kata yang lain, di dalam apa juga hal, di dalam apa juga keadaan, kita wajib mendirikan solat. Ustaz, saya sakit, macam mana nak solat? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah seberapa yang kalian termampu. Kalau kita mampu berdiri, dirilah. Kerana solat fardu, salah satu rukunnya wajib kita berdiri. Namun tak boleh kita berdiri, boleh kita solat duduk. Tak boleh duduk, boleh kita solat baring. Tak boleh baring, kita boleh solat miring. Tak boleh miring, kita solat terlentang atau apa juga keadaan seberapa yang termampu. Walau dalam keadaan tak mampu sekalipun, kita hanya terkebil-kebil mata kita, membezakan antara rukuk dan sujud memadai. Diperbolehkan kerana kita berada dalam keadaan darurat. Kalau seseorang itu sakit, dia tak mampu berdiri, maka dia wajib berdiri pada waktu-waktu keadaan-keadaan yang boleh dia berdiri. Pada tempat-tempat yang dia tidak boleh berdiri, baru dia duduk. Demikian para jemaah. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kalau katakan dia tak boleh sujud atas sebab-sebab tertentu, dia boleh diri tak? Boleh diri. Dia boleh rukuk tak? Boleh rukuk. Nescaya dia solat dalam keadaan berdiri, kemudian rukuk, solat dalam keadaan rukuk seperti biasa, iktidal dia boleh lakukan, sujud dia tak boleh sujud, maka sujud dalam keadaan apa yang dia termampu. Jadi kita kena tengok di mana seseorang itu tak boleh. Ada orang dia kata, Ustaz, saya bukan tak boleh sujud. Saya boleh sujud, akan tetapi saya kalau lepas sujud, saya tak boleh bangun balik. Sakit kaki atau sebab-sebab tertentu. Jadi nescaya dalam hal sedemikian, apa yang dia kena lakukan? Dia solat berdiri, kemudian dia rukuk, iktidal, sujud seperti biasa, duduk antara dua sujud, kemudian sujud seperti biasa lagi. Lepas tu, Ustaz, saya tak boleh berdiri lepas sujud atas sebab-sebab tertentu. Nescaya pada rakaat kedua, dia continue solat dalam keadaan duduk. Yang rakaat pertama dia mampu, rakaat kedua dia tak mampu, maka rakaat kedua dia solat dalam keadaan duduk. Maka selepas sujud yang kedua, maka dia duduk, niatkan itu rakaat kedua kan, maka nescaya dia baca Fatihah dalam keadaan duduk dan kemudian rukuk, sujud semua dalam keadaan duduk. Rukuk dalam keadaan duduk, kemudian sujud dia boleh sujud seperti biasa pasal dia dah kat bawah dah. Ini contoh. Jadi kita kena tengok, kita kena identify seseorang itu sakit, apa yang dia tak boleh lakukan. Contoh, Ustaz, saya ni tak boleh atas sebab-sebab tertentu, diri pun dia tak boleh. Sujud dia boleh.
Jadi kalau dalam hal sedemikian, awak solat duduk. Okey, berdiri pun tak boleh kan? Sujud, solat duduk. Pertama sekali, antara duduk di atas kerusi dengan duduk di bawah. Mana satu awak boleh? Kalau dia kata dua-dua boleh. Kalau dua-dua boleh, nescaya solat duduk di bawah itu lebih afdal. Kenapa? Kalau dia duduk di bawah, dia boleh sujud. Kalau dia duduk di atas kerusi, dia tak dapat sujud sempurna. Jadi nescaya kalau dalam hal sedemikian, solat duduk di bawah. Duduk di bawah seperti mana dia duduk, solat seperti biasa, rukuk dalam keadaan duduk, kemudian sujud, dia boleh sujud. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kita kena identify apa yang dia boleh, apa yang dia tak boleh. Ada seseorang lagi, dia berjalan. Dia boleh berjalan, satu rumah dia boleh berjalan. Berarti dia boleh berdiri. Kalau dia dah boleh berjalan, dia boleh berdiri. Cuma dia tak boleh berdiri lama. Kalau dia tak boleh berdiri lama, maka kita identify masalahnya. Dia tak boleh berdiri lama. Nescaya, ketika dimulakan solat, takbiratul ihram, wajib dia berdiri. Dia tak boleh berdiri lama. Allahu Akbar, wajib dia berdiri. Kemudian, kalau dia mampu berdiri seketika, baca Fatihah, bagus. Tapi Fatihah pun tak boleh. Dia diri sekejap saja berapa saat. Nescaya untuk orang ini, takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian dia duduk atas kursi, maka sempurnakan yang lain semua dalam keadaan solat duduk. Jadi kita kena identify mana yang tak boleh, di situ baru kita diberi kelonggaran. Mana yang dia boleh, di situ tiada kelonggaran, maka disempurnakan solat dalam keadaan seperti mana yang dia mampu mendirikan solat. Dia tak boleh katakan, kadang-kadang kita lihat di masjid, ada orang boleh jalan kat situ, maka dia duduk, solat terus takbir dalam keadaan duduk. Allahu Akbar. Tak boleh. Kerana awak dah boleh berjalan dah. Bahkan awak mampu berdiri, katakan. Atas dasar demikian, awak wajib takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Kerana rukun solat adalah berdiri bagi mereka yang mampu. Awak tak boleh berdiri lama, awak mampu berdiri. Ini contoh. Satu lagi orang mampu berdiri, mampu rukuk, mampu iktidal, sujud tak boleh. Maka ketika rukuk semua sempurna, sujud, baru dia sujud. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah seberapa yang termampu. Ketika sujud dia tak mampu, maka pada ketika itu dia diberi keringanan. Kalau orang yang solat duduk, katakan, kalau dia solat duduk, katakan dia mampu berdiri seketika. Kemudian selepas berdiri seketika, dia tak mampu, maka dia solat duduk. Kalau dia solat duduk, dia kena pastikan rukuknya sujudnya lebih rendah daripada rukuk. Jadi kita kena lihat contoh. Katakan seseorang itu, dia itu mampu berdiri, maka dia solat berdiri. Ya, dia solat berdiri. Kemudian Allahu Akbar. Kemudian kalau dia mampu rukuk seperti biasa, alhamdulillah. Katakan dia tak mampu, maka dia duduk. Allah. Dia dah tak mampu kan, dia duduk. Sambung. Baca surah dalam keadaan duduk. Kemudian apa yang harus dilakukan, dia nak rukuk. Allahu Akbar. Maka dia rukuk. 45 degree contoh. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Kemudian sujud. Allahu Akbar. Jadi sujudnya kena lebih rendah daripada rukuk. Jadi sujud Allahu Akbar. Terus duduk antara dua sujud Allahu Akbar. Rabbi firli, Rabbi firli. Allahu Akbar, sujud yang kedua. Allahu Akbar. Dia memang tak mampu diri, maka dia solat duduk. Jadi sujud kena pastikan lebih rendah daripada rukuk. Seseorang yang katakan, maaf kata, badan besar, atau dia sedang hamil, atau atas sebab-sebab tertentu perut dia besar, Ustaz bolehlah duduk begitu. Katakan dia duduk begitu pun katakan tak boleh, katakan. Atas sebab-sebab tertentu, paling rendah dia boleh duduk macam ini, sujud. Jadi memandangkan dalam hal sedemikian, paling rendah atas sebab-sebab tertentu, perutnya besar ke, pinggangnya sakit atau sebagainya, maka dia boleh duduk, sujud paling rendah akan begini. Kalau paling rendah sujud dia begini, berarti ketika rukuk dia jangan rendah sangat. Jadi ketika duduk Allahu Akbar, ketika rukuk rendah sikit Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar. Itu saja dia boleh. Contoh. Atas
sebab-sebab tertentu, katakan seseorang itu menggerakkan belakangnya pun tak mampu. Kalau menggerakkan belakangnya hanya tak mampu, dia hanya gerakkannya tadi dengan gerakan kepala. Katakan dia ke hospital, dah terbaring dah. Jadi Allahu Akbar, pandang ke arah kiblat, kemudian tunduk, Allah Akbar, rukuk. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar. Jadi sujudnya lebih rendahkan kepala kita. Jadi itu contoh-contoh orang-orang tertentu yang berada dalam keadaan sakit. Kalau gerakkan kepala pun dah tak boleh. Dia dah pakai kenikat ke, kena simen kayaknya lah. Jadi apa yang dia boleh buat ketika dah tak boleh bergerak. Jadi atas dasar demikian dia hanya berkelip-kelipan matanya, contoh. Allahu Akbar. Baca Fatihah. Terus Allahu Akbar. Rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar. Sujud. Subhan rabbiyal a'la. Subhan rabbiyal a'la. Subhan rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Allahu Akbar. Subhan rabbiyal a'la. Subhan rabbiyal a'la. Maka teruskan. Terus Allahu Akbar. Maka buka mata, bangun rakaat kedua. Itu istilahnya rakaat kedua, niatkan. Jadi berarti para jemaah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah seberapa yang termampu. Itu saja kita termampu, laksanakan. Bagi seseorang yang berada di hospital, katil hospital di sini, kiblat ke sana. Takkan nak pusing katil hospital, tak boleh. Jadi atas dasar demikian, apa yang dilakukan? Kalau dia mampu bergerak, katakan dia solat dalam keadaan baring, ya, maka kiblat ke sana. Ketika takbir, Allahu Akbar, pandang ke arah kiblat. Terus pandang ke depan. Sambung yang lain semua, terus memandang ke arah depan. Kalau mampu ketika takbiratul ihram, pandang ke arah kiblat. Lalu dia boleh pandang ke hadapan. Itu contoh para jemaah yang dirahmati Allah, beberapa tata cara solat bagi orang yang sakit. Ketika sujud, dia dikehendaki lebih menundukkan kepalanya berbanding dengan rukuk. Allah Azza wa Jalla telah berfirman, "Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junub." Ingatlah kepada Allah ketika dalam keadaan berdiri, ketika waktu duduk dan ketika waktu berbaring. Jadi berada dalam keadaan apa jua sekalipun, bagi seseorang yang sakit itu, lakukanlah seberapa yang diterima. Dari Imran bin Husain katanya, aku menderita sakit buasir. Akhirnya aku bertanya kepada Nabi SAW tentang cara melaksanakan solat. Baginda telah bersabda, "Shalli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa 'ala janbik." Tunaikanlah solat dalam keadaan berdiri. Jika kamu tidak mampu, hendaklah solat dalam keadaan duduk. Jika kamu tidak mampu, lakukanlah dalam keadaan baring. Ini contoh. Di atas dasar demikian, kita kena pilih bagaimana keadaan kita dalam kita mendirikan solat, bagaimana keadaan kita, dan kita lebih mengetahui keadaan diri kita sendiri. Kita terangkan kepada seseorang, kita dah beritahu, awak mampu berdiri, berdiri. Tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, baring. Dah terangkan kepadanya, bagi dia nak solat duduk. Dia lebih mengetahui diri dia. Kita jangan diktate dia, jangan paksa dia. Pasal kita dah terangkan, bukan badan itu, bukan kita yang rasa. Dia lebih merasakan penderitaan yang dia sedang hadapi. Kakinya sakit ke, pinggangnya sakit ke, lututnya sakit ke. Kita kena memahami, dia lebih mengetahui keadaan diri dia. Kita tak perlu memaksa. Cuma ada kadang-kadang sebahagian daripada masyarakat kita kurang memahami. Dia katakan, "Ustaz, saya tak boleh sujud, Ustaz. Pasal nanti kalau saya sujud, lepas duduk antara dua sujud tu, saya tak boleh duduk atas kaki saya, sakit." Jadi kita kena identify dan perlu memahami mana yang rukun. Sujud itu rukun. Awak kalau boleh sujud, sujud. Masalah si awak ni pula, si dia ni, dia bukan tak boleh sujud. Dia boleh sujud.
Yang dia katakan tu adalah selepas bangun daripada sujud, kan kita sujud duduk antara dua sujud, dua tasyahud awal tu. Yang itu yang dia tak boleh. Yang tu tak boleh tu maksudnya awal tak boleh tu tak boleh duduk iftirash. Duduk iftirash tu duduk punggung duduk atas kaki. Duduk punggung atas kaki tu hanya disunatkan. Kalau seseorang tak mampu duduk punggungnya duduk atas kakinya, dia boleh duduk seolah-olah tahiyat akhir. Walaupun duduk antara dua sujud. Jadi duduk antara dua sujud itu berarti antara dua sujud awak disunatkan duduk. Disunatkan duduk, tata cara duduknya adalah duduk iftirash. Duduk iftirash yang duduk di mana kita duduk antara dua sujud tahiyat awal, itu salah satu daripada caranya. Sebaiknya kita duduk demikian. Tetapi bagi seseorang yang sakit tak mampu duduk demikian, walaupun duduk tahiyat awal, walaupun duduk antara dua sujud, dia boleh duduk seperti tahiyat akhir. Duduk punggung kat bawah. Atau duduk orang perempuan duduk selingkuh. Duduk apa? Ya? Bertimpuk. Duduk bertimpuk macam kaki. Duduk bertimpuk kan? Diperbolehkan. Jadi maksudnya duduk antara dua sujud. Saya tak boleh duduk iftirash. Punggung saya tak boleh duduk atas kaki. Maka duduk bertimpuk. Duduk macam orang pun duduk yang sedikit macam itulah. Boleh. Boleh duduk tasyahud akhir, boleh duduk cara bertimpuk. Bahkan kalau awak ni sakit, awak perlu duduk di mana tasyahud, duduk antara dua sujud itu, awak kaki nak menunjuk. Diperbolehkan. Bukan pasal awak nak buat demikian, pasal awak sedang sakit. Jadi dia sedang sakit, dia tak mampu duduk antara dua sujud. Dia tak mampu duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Maka terpaksa dia duduk kaki dia straight. Silakan. Lakukan. Begitu juga seseorang yang sujud, dia tak boleh katakan atas sebab-sebab tertentu. Dia sakit, dia tak boleh sujud dalam keadaan seperti biasa. Kakinya melenting, tak boleh. Dia tak boleh sujud seperti biasa sebegitu. Maka lakukan sujud seberapa yang termampu. Walaupun sujud tunduk sedikit, walaupun katakan bagi seseorang katakan atas sebab-sebab tertentu dia tidak boleh sujud kerana sujud begitu ke bawah sangat. Kepala dia mungkin sedang sakit sangat, dia tak boleh buat demikian. Jadi tak boleh buat demikian, apa yang dilakukan? Letak sesuatu yang lebih tinggi. Letak bantal katakan. Letak bantal, jadi dia sujud. Jadi dia sujud taklah sampai dia punya angle terlalu sharp. Maka dia duduk, dia sujud sebegitu kerana ada bantal atau ada meja atau sebagainya. Diperbolehkan juga. Kalau tak ada meja, tak ada bantal, kalau dia sujud tak mampu terlalu rendah atas sebab-sebab tertentu kerana dia sakit, maka dia boleh sujud membengkokkan badannya tadi tanpa terkena dahinya ke bumi pun diperbolehkan. Kerana ini bukan untuk orang biasa, pasal dia sedang sakit. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah seberapa yang kalian termampu. Inilah dia termampu, bagi dia ada kelonggaran. Awak yang tukang tengok jangan nak komen. Ini bukan diri awak. Awak yang tukang tengok, tukang kritik, boleh kritik berbagai-bagai pasal awak belum kena. Ini contoh. Jadi atas dasar demikian, penting untuk kita berilmu, dan apabila kita mengetahui tata cara sedemikian, lakukanlah apa yang kita termampu, walhamdulillah. Jadi dalam pada zaman sahabat juga ada sebahagian sahabat kena sakit buasir. Ada di antara kita pernah sakit buasir, ada yang pernah, ada yang tak pernah. Yang tak pernah kena, lagi duduk saja. Awak belum kena. Cakap senang. Kalau yang dah kena buasir pun ada berbagai-bagai. Ada sakit buasir tapi masih boleh duduk, masih boleh maaf kata beneran. Ada yang ekstrim buasir, nak gerak pun tak boleh katakan. Nak rukuk pun tak boleh. Jadi dia lebih tahu, tuan punya diri lebih mengetahui dalam keadaan sedemikian. Nak duduk, Ustaz, nak duduk macam ini pun tak boleh, Ustaz. Jadi macam mana? Nak solat diri. Solat diri pun tak tahu macam mana. Contoh.
Jadi fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah seberapa yang termampu. Kadang-kadang ada seseorang tu kalau perlu, katakan dia duduk di atas kerusi, kemudian dia letak, dia pakai boya. Pakai boya, duduk atas boya. Pasal boya tu, jadi maaf kata punggungnya tadi tidak menekan. Jadi berbagai orang mempunyai berbagai keadaan yang berbeza. Ada orang baru kena operation. Baru operation tempat-tempat tertentu. Nak duduk tak boleh duduk. Maka dia pakai boya. Lakukan apa yang termampu. Ini contoh pada jemaah yang dirahmati Allah. Imam Nasai menambahkan, فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Jadi dalam riwayat yang lain, jika kalian tak mampu, maka solat dalam keadaan berbaring. Hendaklah lakukan dengan cara terlentang. Jadi kalau tak mampu lakukan solat duduk, tak mampu baring, terlentang sekalipun diperbolehkan. Kerana ini bukan pilihan kita, kerana dalam keadaan darurat, ketika sakit. Ini menunjukkan pada jemaah, ketika sakit kita tetap kena tunaikan solat selagi mana hayat dikandung badan. Tak mampu berwuduk, kita boleh bertayamum. Kita dah belajar. Alhamdulillah. Dan bahkan kita tunaikan solat pada waktunya. Dan ini bukan solat qada. Kalau perlu, kita akan belajar nanti, kita boleh jamakkan solat. Tetapi tak boleh qada. Dan kita tak perlu tunaikan solat hormat waktu. Kita akan bincangkan juga. Ada ulama katakan, Ustaz, kita solat hormat waktu. Tidak. Kita tunaikan solat pada waktunya, seberapa yang termampu, itulah solat kita, dan tak perlu qadanya lagi, tak perlu membayarnya lagi, walaupun perlu kita solat tak sempurna. Kerana fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah seberapa yang termampu. Inilah kemampuan kita, Allah Ta'ala akan terima. Alhamdulillah. Dari Jabir katanya, Nabi SAW pernah pergi melawat orang sakit. Baginda melihatnya sedang mengerjakan solat dan sebagai tempat sujudnya adalah bantal. Melihat itu, lantas Nabi SAW mengingkari bantal tersebut dan bersabda, sujudlah di atas lantai. Jika kamu tidak mampu berbuat demikianlah, lakukanlah dengan memberi isyarat. Dan hendaklah sujudmu itu lebih rendah daripada rukukmu. Jadi kita lakukan seberapa yang termampu. Kita apabila nak solat duduk, adakah kita perlu duduk? Adakah wajib ketika kita sujud, kita perlu sujud di atas meja? Ada sebagian ulama menyarankan supaya kita ketika sujud, kita sujud di atas meja ataupun atas sesuatu. Tetapi tidak menjadi satu syarat. Kalau kita tak ada meja, maka kita boleh sujud asalkan sujud kita tadi lebih rendah daripada rukuk kita. Cuma berdasarkan pengalaman sebahagian jemaah kita yang memang solat duduk, di mana dah tak ada peluang lagi untuk solat berdiri, dan duduk, dia terpaksa duduk atas kerusi, tak berpeluang sujud. Baik, kita dah kata tadi kalau seseorang itu mampu duduk di bawah lebih afdal daripada duduk di atas kursi. Kerana kalau duduk di bawah, sujud tu, rukuk dalam keadaan duduk. Sujud, dia boleh sujud betul-betul. Itu satu nikmat dapat sujud. Jadi cuma ketika dia dah duduk bawah tu nak bangun, memang beratlah, susah bangun. Tak apa. Kalau dia mampu bangun, lepas tu dah Alhamdulillah. Pasal dia duduk, solat duduk. Kalau tak boleh duduk di bawah atas sebab-sebab tertentu, maka duduk di atas kursi. Okay. Seperti mana saya katakan tadi, bagi mereka yang dalam keadaan sedemikian, memang duduk di atas kursi, solatnya tadi, seperti mana kita sebutkan tadi, kena pastikan sujudnya lebih rendah. Walaupun kita tak diwajibkan, tak menjadi satu syarat perlu sujud di atas meja atau sesuatu, kita hanya perlu sujud seperti mana saya sebutkan tadi, sujud. Okay.
Akan tetapi bagi mereka yang dalam keadaan sedemikian berterusan, mereka ni ada sebagainya mengatakan, menyuarakan rasa sayang sangat. Maksud sayang tu hilang nikmat dapat sujud. Tak sama sujud sedemikian dan sujud di bawah. Jadi atas dasar demikian, kalau sujud setakat begitu tak sama, pasal dahinya tadi bagaikan tak kena. Jadi dia boleh letak sesuatu atas di depannya tadi, supaya ketika sujud tu, jadi kalau ada bantal ke, ada kerut meja ke, ada letak cushion ke, letak sesuatu, jadi dapat kena dahinya, kena istilahnya kena bumi tadi lah. Dapat rasa nikmat sujud, walaupun tak dapat sujud betul-betul, maka diperbolehkan supaya dapat menghayati sujudnya tadi lebih. Baik. Ukuran ketidakmampuan di sini adalah merujuk kepada wujudnya kesukaran. Jadi apabila kita katakan tadi, kalau tak bermampu, tak mampu diri, tak mampu duduk dan sebagainya, apa yang dimaksudkan tidak mampu? Penulis katakan, ukuran ketidakmampuan di sini adalah merujuk kepada wujudnya kesukaran. Khawatir penyakit bertambah teruk, menyebabkan sakit lambat sembuh, atau khawatir kepala menjadi pening atau sebagainya. Maka ini semua boleh diterima pakai. Jadi maksudnya, kita dah katakan, apabila dalam keadaan darurat, berada dalam keadaan sakit, tak mampu. Ustaz, apa maksud tak mampu? Tak mampu tu berarti kita sakit ke? Tak mampu tu mungkin berarti dengan kita buat demikian, makin menambah burukkan keadaan kita, atau dengan kita rukuk ke, sujud ke, akan buat kita lebih lambat baik atas sebab-sebab tertentu. Ini semua diterima pakai dalam agama. Ada dua orang, dua-dua sakit yang sama, satu mampu, satu tak mampu, masing-masing dengan hal masing-masing. Seringkali seseorang tu baru operasi matanya, katarak. Ni ramailah antara kita-kita ni kan, semenjak dah tukar angka. Lepas satu kawan kita satu, awak dah register, dah katarak. Tiba-tiba lepas katarak, nampak ni macam, wah, dulu gelap, sekarang tiba-tiba macam bionic eye pula. Contohlah ya. Baik, orang yang baru operation katarak, matanya sebelah begitu, jadi macam mana? Dalam hal sedemikian, pada hari mungkin the first 3 days lah katakan, dia tidak boleh tunduk. Sebab darahnya tadi, dia tak nak sampai darahnya tadi menunduk ke atas kepala. Jadi lakukan seberapa yang termampu. Jangan sujud, kerana sujud awak tak boleh sujud kepala ke bawah. Jadi macam mana? Jadi dalam hal sedemikian, seperti yang saya katakan, lakukan. Dia boleh berdiri. Berdirilah. Ini contoh ya, contoh saja. Setiap orang mempunyai keadaan yang berbeza-beza. Jadi kalau ketika katakan dia berdiri, dia kalau dia rukuk tu, orang biasa mungkin boleh rukuk seperti biasa, tapi dia sakit katarak, dia baru operasi. Dia kalau tunduk begitu 45 degrees, boleh menjejaskan matanya. Jadi dia jangan tunduk 45 degrees, walaupun dia boleh solat berdiri. Maka ketika beliau rukuk, Allahu Akbar, contoh. Jadi hanya bengkokkan, tundukkan punggungnya, badannya tadi, rukuk. Tetapi jagakan kepalanya tadi, mata dia sakit. Kalau dia boleh bergerak rendah sikit, alhamdulillah. Kalau tak ada, rendah gitu, tak pressure Ustaz. Orang lagi fikir pressure. Maka bagi seseorang, satu tu mungkin dia boleh rendah begini. Okay? Satu tak boleh begini pun kerana punggungnya ke urat, gitu pun dia tak boleh. Maka bagi dia, ketika rukuk, Allahu Akbar. Mungkin begini saja. Kenapa? Pasal dia baru operasi katarak dan itu diberi kemaafan untuk diri. Jadi begitu juga dengan sujud. Dia boleh sujud tak? Dia boleh sujud. Katakan, untuk sujud, dia boleh sujud. Allahu Akbar. Boleh. Boleh ke bawah. Tetapi, dia tak boleh tunduk. Jadi ketika dia sujud, dia hanya sujud, contoh, sampai ke bawah, terus Allahu Akbar. Jadi hanya
dia tunduk ke bawah tetapi tak kenakan dahinya ke bawah. Diperbolehkan. Ustaz, sujud kan nak kena dahi, tangan, 7 anggota. Itu kebiasaan untuk orang biasa. Orang ni sedang sakit. Orang yang sakit dia beri kelonggaran. Betul kan? Jadi sama ada dibuat begitu diperbolehkan. Jadi sama-sama juga daripada dia setakat sujud duduk, memandangkan dia boleh sujud, lupa dia tak ada masalah, dia sujud sampai ke bawah, cuma dahinya jangan kena ke bawah kerana dia baru habis operation cataract. Ini contoh. Jadi kalau kita ada persoalan, kita boleh bincangkan bersama. Jadi apa juga perkara-perkara tadi yang kita katakan, orang yang kalau sekiranya dia solat seperti biasa boleh melewatkan, melambatkan penyembuhan atau boleh membahayakan matanya kerana operasi atau apa juga sebab, ini semua sebab-sebab yang diterima pakai. Baik. Cara duduk yang disyorkan sebagai pengganti berdiri adalah duduk cara bersimpuh. Cara duduk bersimpuh tu macam mana? Macam perempuan. Cara duduk orang perempuan lah. Cara duduk orang perempuan dulu tu, yang bersopan. Dulu orang perempuan duduk bersopan kan? Bersimpuh lah. Cara duduk orang perempuan sekarang? Sila. Dia dah tak kira dia kaki. Dia dah tak ada kurang tata susilanya, kurang kemanisannya, kurang keayuannya, hilang kemanisan gadis Melayunya. Contoh. Jadi sidaknya kita kalau nampak begitu kita kena tegur lah. Mula kita pun tak tegur. Jadi mereka kalau tak tegur dah rasa macam tak rasa bersalah. Jadi kita kena tegur. Guru-guru di sekolah nampak anak murid buat demikian, kena tegur, perbetulkan. Jaga adabnya, jaga kemanisan, keayuan, kesucian gadis Melayu. Jadi cara duduk yang disyorkan sebagai pengganti berdiri adalah duduk dengan cara bersimpuh. Duduk bersimpuh tadi kita katakan ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbihan. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat sambil duduk bersimpuh. Jadi kalau sekiranya memang tak mampu berdiri, duduk, dan duduk macam mana sekalipun kita boleh duduk. Boleh duduk antara dua sujud, duduk iftirash, itulah adalah lebih baik. Tak mampu duduk iftirash, duduk tawarruk. Tak mampu duduk tawarruk, duduk bersimpuh tadi. Tak mampu duduk bersimpuh, bahkan duduk bersila pun diperbolehkan. Bahkan bukan duduk bersila, duduk dengan kaki menunjuk pun diperbolehkan bagi orang yang sakit. Katakan kaki dia kena simen, memang tak boleh dibengkokkan, maka solatlah dalam keadaan sedemikian, duduk kat bawah, diperbolehkan. Penulis menambah, namun dibolehkan pula dan dibolehkan juga duduk seperti ketika duduk tasyahud akhir. Telah kita kupaskan. Cara solat seseorang yang tidak mampu berdiri dan dikehendaki mengerjakannya dengan cara berbaring. Jika tetap tidak mampu, mengerjakannya dengan cara terlentang. Manakala kedua kakinya pula menghadap ke arah kiblat, mengikut kepada kemampuannya. Cara ini dianggap antara cara terbaik menurut Ibnu Al-Munzir. Dalam kaitan ini terdapat satu hadis dhaif dari Ali dari Nabi SAW di mana beliau mengatakan, hendaklah orang sakit mengerjakan solat dalam keadaan berdiri jika mampu. Jika tidak mampu, hendaklah dia mengerjakan dalam keadaan duduk. Jika tidak mampu sujud, hendaklah dia memberi isyarat dengan kepala dan sujud mestilah lebih rendah daripada rukuk. Jika tidak mampu mengerjakan solat dengan cara duduk, hendaklah mengerjakannya dengan cara berbaring dengan meletakkan posisi lambung sebelah kanan berada di bawah sambil menghadap kiblat. Jika masih tidak mampu dengan baring dengan posisi lambung berada di sebelah bawah, hendaklah dia mengerjakan solat dengan cara terlentang, manakala kedua kakinya diharapkan ke arah kiblat. Jadi maksudnya ringkasan solat seberapa yang kita termampu.
Bahkan orang yang sedang sakit sangat, kau dah tak mampu baring, atas sebab-sebab tertentu nak terlentang tak boleh, solat miring. Baring di atas lambung kanannya, sana kiblat. Solat dah jadi macam jenazah. Jenazah kita kebumikan jenazah bukan jenazah pandang atas. Kita akan baringkan dia miring, menghadap ke arah kiblat, dibandingkan dengan atas lambung kanannya. Kalau dia tak mampu kita solat dalam keadaan apa juga sekalipun, kita kalau baring demikian diperbolehkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga Allah Taala memberi kita kesihatan, kesejahteraan, Allah Taala beri kita keafiatan dan kemampuan untuk senantiasa mendirikan solat sebagaimana hayat dikandung badan. Ada pula ulama yang berpendapat seseorang dibolehkan mengerjakannya dengan cara bagaimanapun mengikut kepada kemampuannya. Ringkasan, kalau dah tak boleh semua, macam mana Ustaz, saya dah tak boleh. Lakukan apa yang termampu. Seperti yang saya katakan, paling-paling dah tak mampu sekalipun, hanya dengan mata saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan sebagainya. Kalau mata pun hasbunallahu wa ni'mal wakil. Doktor buka terbeliak pakai apa? Alat tertentu, atau mata hanya perlu tutup, doktor tampal kelas. Jadi dengan niat Allah lakukan. Pada zahirnya, hadis ini menegaskan bahawasanya apabila seseorang yang terlentang tersebut sudah tidak lagi mampu memberi isyarat, maka tidak lagi kewajipan ke atas dirinya. Habis kalau semua dah tak mampu, maka hati pun gerak pun dah tak mampu, tak tahu dia masih ada tak, berarti dia dah koma. Dah koma, once seseorang tu dah koma, dah terangkat. Rufi al-qalamu an thalathin. Diangkat pena, diangkat kewajipan daripada 3 golongan. Anisobi hatta yahtani, anin na'im hatta yastayqid. Daripada seorang yang tidur sampai dia bangun, terjaga. Daripada seorang kanak-kanak sampai dia itu balik. Dan daripada seorang majnun, anil majnun hatta yaqin. Daripada seorang gila sampai dia waras. Orang gila tu dah tak mampu berfikir. Begitu juga orang pingsan, orang yang koma, dah tak wajib solat ke atas diri. Jadi orang yang sedang koma tu, solat dah terangkat. Dah tak wajib solat ke atas dirinya. Dia sadar 3 bulan kemudian, dah tak perlu qada. Ketika dia koma, tak diwajibkan solat. Ya? Wallahu a'lam bishawab. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah, perkara-perkara yang berhubung kait dengan solat bagi mereka yang sakit. Ada persoalan atau perkara yang kita bincangkan, kita kupaskan bersama, boleh kita kupaskan. Silakan. Kalau sekiranya kita lagi sihat, kalau kita akhir-akhir kita bersalat, kita boleh ke kanan Ustaz. Tapi dalam keadaan yang dia patah tulang belakang leher, macam mana isyarat yang dia... Baik, soalannya adalah dia seseorang itu sakit. Sakitnya bukan sakit yang lain, berdiri boleh, duduk, rukuk boleh, sujud boleh. Cuma yang dia tak boleh adalah menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri ketika memberi salam. Jadi di sini penting kita memahami rukun solat 13 perkara. Salah satu daripadanya menoleh memberi salam. Memberi salam adalah rukun. Ya, tetapi menoleh ke kanan adalah sunat. Jadi memberi salam adalah rukun. Yang ini memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tetapi ketika kita memberi salam, kita disunatkan toleh ke kanan dan disunatkan toleh ke kiri. Bahkan kita dah belajar dahulu, ketika kita toleh ke kanan itu, afdalnya kita toleh ke kanan, toleh sehingga agak-agak orang belakang boleh nampak pipi kita. Itu disunatkan. Jadi kita toleh Assalamualaikum warahmatullahi sampai orang belakang nampak. Jadi para sahabat Nabi memberi salam, nampak keputihan pipi Rasulullah SAW. Jadi begitu juga apabila menoleh ke kiri,
begitu halnya. Itu afdal. Akan tetapi bagi seseorang yang sakit, nak toleh pun tak boleh, maka tak perlu toleh. Kalau tak toleh sah ke tidak? Sah, kerana menoleh ke kanan dan ke kiri adalah sunan. Maka bagi dia fil alamina innaka hamidum majid. Lepas tu dia baca doa. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Katakan dia berdoa, lepas tu dia nak beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Duduk di pandang depan. Pasal apa pula awak pandang depan? Pasal saya sakit. Dimaafkan. Ya, wallahu a'lam. Soalan lain silakan. Bagi orang yang solat sujud atas kerusi, tangan tu kita sujud, tangan kita taruh di mana? Di apa? Pasal saya sedang nampak orang dia hang loose tau. So yang mana yang Kedua-duanya diperbolehkan. Kerana apa? Sujud atas kerusi ini yang penting kita kena faham. Seseorang itu wajib solat berdiri. Itu bagi mereka yang mampu. Berdiri bagi mereka yang mampu. Dulu kita dah belajar dah. Rukun solat berdiri bagi mereka yang mampu. Kalau mereka tak mampu berdiri, dia sujud. Apabila dia tak mampu berdiri, dia solat duduk. Apabila kita katakan solat duduk, seperti mana kita katakan? Asalnya solat duduk adalah duduk di bawah. Afdal. Kita kalau boleh duduk di bawah kerana apabila kita duduk di bawah, kita boleh sujud. Kita rukuk dalam keadaan duduk, lepas tu kita boleh sujud. Sujud, lepas tu duduk, sujud, lepas tu duduk. Ini kalau kita mampu duduk di bawah, itu paling afdal. Kalau dalam untuk berduduk. Tak mampu duduk di bawah atas sebab-sebab tertentu, kita duduk di atas kerusi. Jadi kita duduk di atas kerusi, apabila kita duduk di atas kerusi, rukuknya tunduk, kemudian sami Allahu liman hamidah, i'tidal, sujudnya lebih rendah daripada rukuk. Persoalan, ketika kita sujud tu, tangan nak letak mana? Jadi sebenarnya kita boleh tangan kita nak letak di atas peha kita diperbolehkan, pasal tangan tu ketika sujud kan kita letak di atas bumi. Jadi kita pandang arah kiblat. Jadi maka dengan demikian kalau kita sujud sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, kita beri Allahu akbar. Maka kita boleh sujud sedemikian, tangan kita letak atas peha kita atau lutut kita, kerana itu adalah ibarat kita letak di atas bumi. Diperbolehkan. Memang saya pernah mendengar juga lah, ada orang katakan sujud kita tangan kita ke bawah, tak semestinya kita buat demikian. Kita boleh sujud seperti mana tangan kita letak di atas peha kita. Ustaz, kenapa ada orang kata begitu, kenapa ada orang kata begini? Kerana ianya adalah satu kelonggaran. Satu kelonggaran yang diberikan. Dia diberikan, sebahagiannya memang tidak diajar oleh Nabi SAW. Kerana seperti saya katakan, asalnya duduk tu duduk di bawah. Apabila kita duduk di bawah, tak boleh rukuk, kita rukuk dalam keadaan duduk. Sujud, kita akan sujud, tetap sujud seperti biasa, tangan di bawah. Tetapi sekarang kita duduk di atas kerusi ni, sesuatu boleh katakan yang baru lah. Atas kelemahan kita, tak boleh duduk di bawah, maka kita duduk di atas kerusi. Jadi perkara-perkara ini yang memandangkan tak ada hadis secara jelas menjelaskan macam mana sujud ketika duduk di atas kerusi, maka saya ada sebagian ulama mengkiaskan atau ijtihad. Jadi tangan bagi mereka straight. Jadi ada yang memandangkan kita duduk, kita sujud, tangan kita atas bumi. Dan saya ketika sujud, ketika duduk pun kita letak atas peha kita. Bukan hanya demikian. Seseorang yang sedang solat, kalau dia perhatikan, dia dituntut untuk bertawajuh ke arah kiblat, menghadap ke arah kiblat. Jadi sebab tu kalau kita solat, kita menghadap ke arah kiblat. Bahkan ketika kita sujud, kita disunatkan memastikan seluruh anggota kita pandang ke arah kiblat. Berarti ketika sujud kepala kita menghadap ke arah kiblat,
Tangan kita juga menghadap ke arah kiblat, jangan kita sengitkan. Bahkan jari-jari kaki kita pun menghadap ke arah kiblat. Sebab tu ketika sujud kita dituntut untuk melentikkan kaki kita, jari-jari kaki. Jadi apabila kita melentikkan jari kaki itu berarti tanpa kita sedari asalnya tujuannya adalah di mana ketika sujud jari-jari kaki kita pun menghadap ke arah kiblat. Subhanallah. Jadi sebab itu kita jangan sujud kaki begitu atau begini, tapi kita melentikkan dia. Jadi ianya adalah menghadap ke arah kiblat. Ketika kita duduk antara dua sujud, bagi seorang yang mampu, kita duduk iftirash, kan kita punggung kita duduk di atas paha kiri dan kaki kanan kita dirikan. Tujuannya adalah jari jemari kita pun menghadap ke arah kiblat. Ketika kita duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir, kita punggung kita duduk di bawah, kaki kita dirikan, jari jemari kita memandang ke arah kiblat. Subhanallah. Jadi itu yang disunatkan, itu yang dituntut, itu yang sebaiknya kalau kita mampu. Dan bahkan ramai juga orang silap ketika berdiri. Ketika kita berdiri, ada sebagian jemaah tu berdiri kaki dia buka. Contoh, maaf kata lain, ada diri gitu. Jadi kaki donada. Ini contoh saja. Afdalnya ketika berdiri itu adalah menghadap ke arah kiblat. Kita straight. Jadi kita berdiri di mana tubuh badan kita, kaki kita semua menghadap ke arah kiblat. Ketika kita rukuk, semua menghadap ke arah kiblat. Ketika sujud, jari jemari kita semua menghadap ke arah kiblat. Jadi ketika berdiri juga, jari jemari kita menghadapkan ke arah kiblat dengan kaki kita straight dan bukan apa namanya ni? Tengkang. Berdiri tengkang. Atau donat gitu lain. Wallahu a'lam. Ini perkara-perkara yang kecil-kecil yang kalau dapat kita cuba pastikan dan cuba kita menyempurnakannya. Wallahu a'lam. Ada soalan yang lain? Maka dengan demikian, alhamdulillah telah kita memahami tata cara solat bagi mereka yang sakit. Jadi di mana juga kita berada, sama ada kita berada di rumah, sama ada kita berada di hospital atau sebagainya, solatlah dengan keadaan sedemikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau tak ada apa-apa, memenangkan masa, mungkin kerana topik seterusnya adalah masalah Salatul Khauf. Muka surat 131. Jadi kita katakan, apabila seseorang itu dikatakan wajib mendirikan solat pada waktunya, walau dalam keadaan sakit pun dia tunaikan solat. Walau dalam keadaan peperangan pun dia tunaikan solat. Maka itulah solat seterusnya, Salatul Khauf. Baik, memandangkan kita bincangkan tentang solat bagi orang yang sakit, saya telah kupaskan bahawasanya kalau mampu kita berwuduklah. Tak mampu berwuduk, kita bertayamum. Dan kita boleh bertayamum dengan gunakan apa juga alat yang ada di atas permukaan bumi ini. Bukan hanya kita perlu gunakan tanah, kita boleh gunakan debu, kita boleh gunakan abuk seperti mana yang telah pernah kita kupaskan. Jadi katakan kita berada di rumah dan kita nak tayamum, kita sedang sakit, maka kita boleh sapu adabuk. Maka kita boleh bertayamum dengan menyapu dinding kita yang ada abuk tersebut. Ataupun kita berada di hospital, katakan, di mana nak cari air tak ada atas sebab-sebab tertentu, tak boleh gunakan air ataupun sakit. Kalau kita boleh gunakan air, kita suruh nurse isikan air dalam spray. Jadi kita berwuduk, alhamdulillah. Itu yang terbaik. Atas sebab-sebab tertentu tak boleh gunakan air, kita bertayamum. Nak cari tanah kat hospital, mana ada tanah. Kalau ada tanah pun akan mengotori hospital. Jadi kita boleh bertayamum dengan gunakan debu atau abuk yang ada di atas katil kita ke, yang ada di atas tembok, atau kita tepuk
tiram kita ataupun blanket kita akan ada dabuk, cuma tak nampak. Maka kita boleh bertayamum. Ingat, sedang darurat, hukum berbeza orang yang normal. Jadi orang kata kau ni meringan-ringankan hukum. Allah Ta'ala memberi keringanan, bukan kita meringan-ringankan hukum. Fattaqullaha mastata'tum. Hukum Islam itu luas. Bahkan bagi orang yang sakit dalam keadaan sedemikian, memandangkan dia berada di hospital, dia pakai stokin, boleh sapu atas stokin dan sebagainya. Dan dalam hal sedemikian seperti mana saya sebutkan tadi, ada sebahagian golongan yang mengatakan memandangkan awak ni solat dalam keadaan tidak sempurna, nescaya awak kena solat hormat waktu, bukan solat fardu. Itu hanya salah satu pendapat di antara pendapat para ulama. Bukan semua ulama bersetuju tentang tuntutan mendirikan solat hormat waktu, atau bahkan tentang pensyariatan wujudnya solat hormat waktu. Di zaman Nabi SAW, para sahabat sedang sakit, semua solat waktu tersebut, tak ada solat hormat waktu. Para sahabat sedang berperang, peperangan, semua solat pada waktu yang telah ditetapkan, tak ada solat hormat waktu. Ada para sahabat sedang berdarah mengalir, pun solat waktu tersebut bukan solat hormat waktu. Atas dasar demikian, sebagian ulama tidak bersetuju tentang solat hormat waktu. Jadi atas dasar demikian, apa yang boleh kita lakukan? Apabila kita berada dalam keadaan sakit, solatlah zuhurnya tadi atau asarnya tadi, dan tak perlu solat hormat waktu. Kalau kita nak tunaikan solat hormat waktu, orang yang sedang sakit di hospital selama 3 bulan, berarti dia solat hormat waktu 3 bulan, kemudian dia balik dari hospital, dia kena qada 3 bulan tadi. Tak wajar. Kita dah belajar dalam bab tersebut. Dan para sahabat pun tak ada yang melakukan sedemikian. Dan itu kalau sempat dia balik. Kalau dia tak sempat balik, contoh. Jadi takkan selama ni dia hanya solat hormat waktu. Dan sedangkan seperti yang saya sebutkan tadi, para ulama berbeza pendapat. Segelintir ulama ada mengatakan tentang solat hormat waktu pasal awak tak sempurna, tetapi hakikatnya memandangkan itu saja kita termampu. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah seberapa yang termampu, nescaya kita lakukan solat tersebut tanpa perlu dan bukan mendirikan solat hormat waktu. Wallahu a'lam bishawab. Baik para jemaah, sebelum saya menutup majlis, di sini ada beberapa persoalan yang lain mungkin. Ustaz, saya juga tak boleh bengkokkan lutut saya untuk duduk antara dua sujud. Saya sudah lama tak dapat solat seperti biasa. Saya solat duduk sudah bertahun. Saya nak solat seperti biasa. Saya tak faham ya, sebentar. Dia tidak boleh bengkokkan lutut untuk duduk antara dua sujud. Baik, Wan Aslinda katakan dia tidak boleh bengkokkan lutut untuk duduk antara dua sujud. Kita ambil kes tadi. Dia tak boleh, beliau tidak boleh bengkokkan lutut untuk duduk antara dua sujud. Jadi kalau dia tak boleh bengkokkan lutut untuk duduk antara dua sujud, apa yang dia boleh lakukan? Kalau dia boleh solat, boleh duduk tawarruk seperti tahiyat akhir, lakukan. Tak boleh duduk tawarruk, kalau dia boleh duduk selimpur tadi, bersimpur tadi, atau duduk cara orang Melayu duduk, duduk lakukan boleh lakukan duduk sedemikian antara dua sujud. Tak boleh demikian juga, maka dia boleh duduk dengan cara menunjuk, kaki straightkan pun boleh. Jadi lepas sujud, kaki straightkan. Ketika sujud, kalau beliau tak boleh sujud dalam keadaan kaki bengkokkan sangat, sujudlah seberapa yang termampu. Kata kaki dia sebelah, contoh ya, seorang tu sujud, kaki sebelah, lutut boleh kena bawah. Tapi satu lagi kaki sebelah tak boleh lutut kena lantai, dia straightkan kaki dia. Boleh imagine tak? Sujud, kaki sebelah lutut kena, kaki sebelah lutut straight. Boleh lakukan demikian. Kita tetap dapat menikmati sujud yang sebenarnya. Jadi, fattakullah mastata'tum. Bertakwa kepada Allah seberapa yang termampu. Dan kita tak boleh begini dengan sempurna.
kita ambil keringanan sedikit. Itu untuk Puan Aslinda Ahmad. Alhamdulillah. Ada soalan yang lain? Kalau kita biasa buat solat sunat kan, ba'diyah ke qabliyah, kita terlepas, boleh tak kita buat selepas? Bagi soalannya di sini adalah orang yang solat dan memang mengamalkan solat qabliyah ba'diyah. Kemudian atas sebab-sebab tertentu dia terlepas, terlupa atau tak sempat waktu, atau sebab-sebab tertentu tidak melakukan solat qabliyah tadi atau ba'diyahnya. Boleh tak di solat qabliyah dan ba'diyah di waktu yang lain? Jawapannya diperbolehkan bagi orang-orang yang memang istiqamah melakukannya. Selalu ditunaikan solat qabliyah subuh. Raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat fajar, sunat fajar lebih baik daripada dunia dan segala isinya. 2 rakaat sebelum subuh. Tetapi kali ini dia bangun lewat, tak sempat. Maka ketika duha dia qada'kan solat sunat subuh diperbolehkan bagi orang yang memang mengamalkan. Persoalan yang berikutnya, ibu saya dah tak boleh berpuasa, Puan Ramlimah Marzuki. Ibu saya dah tak boleh berpuasa, bilakah saya patut bayar fidyah untuk beliau pada Ramadan ini juga atau tunggu bila masuk Ramadan akan datang? Kalau sekiranya beliau itu ibu seseorang tidak boleh berpuasa, maka dia kena bayar fidyah. Kalau dia bayar fidyah, sebaiknya bayar fidyah sebelum datang Ramadan yang ini. Ya? Sebelum datang Ramadan berikutnya. Boleh bayar fidyah dengan memberi fakir miskin makan. Ustaz, bagaimana pula bila seorang sakit stroke dan berada di hospital? Bagaimana dengan wuduk dan solat? Saya rasa soalan tersebut saya dah jawab lah ya. Bagi kalau tadi tak ikuti, mungkin boleh rewind balik selepas kuliah kita ini. Jadi maksudnya bagi seorang yang sakit stroke atau apa juga sakit yang tidak boleh berwuduk, maka dia boleh bertayamum. Dia tak boleh tayamum, dia tak boleh wuduk atau dengan sempurna, maka lakukan seberapa yang dia termampu. Kalau katakan ada orang yang boleh berwudukkannya, alhamdulillah wudukkan. Kalau tak boleh, maka dia boleh bertayamum dengan gunakan seperti mana saya telah sebutkan tadi, tak semesti gunakan tanah, boleh gunakan debu atau abu atau apa jua sekalipun. Dia satu tangan tak boleh bergerak, maka gunakan satu tangan untuk sapu tangannya, kemudian lakukan apa yang beliau termampu. Solat pula tak mampu solat berdiri, saya dah katakan, telah sebutkan tadi, solat duduk tak mampu duduk, baring. Kalau semua dah tak mampu langsung, hanya mengkebil-kebilkan mata saja pun, alhamdulillah beliau tetap mengingati Allah. Apatah lagi kalau seseorang itu berada di hujung-hujung hayatnya, alangkah rugi kalau di hujung-hujung hayatnya dia tidak mengingati Allah atau tidak menjadikan solat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.